Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini masih lagi saya diberi kekuatan untuk menghasilkan video dan berkongsi berkenaan dengan gangguan misteri bagi pasangan, sama ada yang telah pun berkahwin ataupun pada awal perkenalan ataupun pada peringkat pertunangan, yang mana hubungan pasangan ini tiba-tiba menjadi panas dan tegang dan kadang-kadang berakhir dengan perpisahan. Perkongsian ini bertujuan untuk membantu pasangan tadi untuk mengenal pasti apakah masalah yang dihadapi, apakah punca gangguan yang mereka hadapi, supaya mereka boleh ambil langkah untuk berubat seawal yang mungkin. Semoga masalah yang dihadapi dapat diselesaikan, insya-Allah. Perkongsian ini juga boleh dijadikan panduan bagi pasangan yang menghadapi masalah tersebut agar mereka lebih faham dan mereka lebih bersedia untuk menghadapi masalah ini. Dari pengalaman saya sebagai perawat, kebanyakan daripada pesakit yang datang mendapat rawatan di pusat rawatan An-Na'am, majoritinya tidak sedar ataupun tidak tahu bahawa ianya berpunca daripada gangguan saka ataupun gangguan sihir pemisah. Dan kebanyakan pada pesakit yang datang berubat, apabila keadaan telah menjadi kritikal, yang mana ada yang telah pun tinggal secara berasingan, ya, ada yang dalam proses penceraian, dan ada juga yang telah pun berkahwin tetapi telah pun berpisah. Dan ada kes yang kita lihat di mana perkahwinan hanya baru berlangsung sebulan tetapi telah pun berpisah. Dan perkara ini kita yakin ianya berlaku adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang kita nak buat ialah ikhtiar kita supaya kita boleh cuba mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi ini. Semoga perkongsian ini akan memberi manfaat kepada tuan-puan semua dan ianya boleh menjadikan panduan untuk kita sama-sama ambil tindakan ataupun ambil langkah membantu mengatasi masalah yang dihadapi ini, insya-Allah. Dari pemerhatian saya dan juga daripada perbincangan dengan pesakit, majoriti daripada pesakit tidak mengetahui yang mereka menghadapi masalah ini. Dan apabila diberitahu akan tanda-tanda ataupun simptom-simptom gangguan yang menyebabkan hubungan rumah tangga atau hubungan pasangan menjadi tegang, barulah mereka terkejut yang bahawa mereka telah pun lama perasan adanya gangguan tersebut ataupun adanya tanda-tanda tersebut. Tetapi oleh kerana mereka tidak ada pengetahuan tentang gangguan ini, mereka anggap itu adalah satu benda yang biasa, dan perkara ini berterusan sehinggalah menyebabkan perpisahan berlaku. Dari perbincangan dengan pesakit, sebahagian yang memberitahu bahawa tanda-tanda tersebut mereka telah perasan ataupun telah sedar wujud sekian lama. Ada yang beritahu ianya wujud pada peringkat awal mereka berkenalan lagi, sebelum bertunang pun ada. Dan ada juga yang memberitahu keadaan tersebut telah wujud sejak hari berkahwin. Dan perkara itu berlarutan sehinggalah ke masa yang panjang dan menjadi makin lama makin rumit, makin lama makin sukar untuk dirawat. Ya. Antara tanda-tanda atau simptom-simptom yang biasa wujud pada pasangan yang berhadapan masalah ini ialah antaranya yang pertama, pasangan ini ada kalanya melihat pasangan dia mukanya nampak gelap, mukanya nampak tak cantik, ada yang nampak hodoh, ada yang nampak tua, dan ada kalanya mereka rasa pasangan ini tidak menarik, walhal sebelum itu tidak ada masalah yang disebutkan tadi. Dan seringkali mereka berasakan orang lain lebih cantik ataupun orang lain lebih menarik daripada pasangannya, walhal pada pandangan orang lain, orang yang dia katakan menarik itu tadi taklah sebagaimana menarik sebagaimana pasangan dia sendiri. Yang kedua, ada dalam kalangan pasangan ini tiba-tiba rasa benci, rasa tidak seronok, rasa tidak suka kepada pasangan masing-masing. Dan untuk mengelakkan daripada berlaku perkara yang tidak diingini seperti pergaduhan dan sebagainya, ada yang mengambil langkah untuk berundur ataupun balik di rumah ibu bapa, tinggal di sana untuk seketika. Dan apabila kembali semula ke pasangan, keadaan berulang kembali. Maknanya mereka rasa macam sama, iaitu mereka rasa tak suka, tak seronok.
berasa benci kepada pasangan. Walhal sebelum ini tidak ada apa-apa perkara pun yang berlaku antara mereka berdua. Yang ketiga, dalam kalangan pasangan yang menghadapi masalah gangguan ini, perkara-perkara yang kecil pun kadang-kadang boleh menjadi besar. Sebagai contoh, pasangannya lambat jawab telefon, ya, ataupun jawab balas dia punya WhatsApp, ya. Itu juga boleh menjadikan punca pergaduhan. Dan apabila bergaduh, mereka akan mengungkit benda-benda yang lama, benda-benda yang telah pun selesai, tetapi seolah-olah benda itu masih lagi berlaku. Ini akan menyebabkan mereka menjadi makin lama makin renggang dan makin lama makin tidak selesa. Walhal perkara ini sebelum ini mereka boleh selesaikan dengan mudah sekali, ya, dengan dalam suasana yang rasional dan dalam suasana saling hormat menghormati. Yang keempat, ada juga dalam kalangan pasangan yang berhadapi masalah ini, yang lelakinya tiba-tiba jadi mudah panas, ya, mendengking pasangan, ya, dan yang teruknya ada yang sampai tahap memukul. Walhal sebelum ini ianya seorang yang baik, seorang yang rasional, boleh terima pandangan orang dan sebagainya. Tetapi disebabkan oleh gangguan, mereka menjadi mudah panas dan bertindak di luar kebiasaan mereka. Manakala bagi pasangan perempuan pula, biasanya mereka yang menghadapi gangguan ini mudah untuk berletir. Dan apabila mereka berletir dengan keadaan yang emosional. Hingga kan kadang-kadang urusan pejabat pun menjadikan bahan untuk mereka berletir. Walhal pasangannya tidak ada kena-mengena dengan urusan pejabat tersebut. Apa yang berlaku boleh dikatakan semua perkara akan menjadi punca untuk pergaduhan. Walhal benda itu sebelum ini tidak pun menjadi sebarang masalah kepada mereka. Yang kelima, pasangan ini menjadi mudah sensitif kepada percakapan ataupun perbuatan pasangan masing-masing. Sebagai contoh, jika dia memandu kereta, jika pasangan tegur dia, fokuslah sedikit, ya, supaya kita lebih selamat. Perkara sebegitu pun boleh menyebabkan dia melenting, menjadi marah. Walhal hanya beritahu benda yang baik. Yang keenam, pasangan yang menghadapi masalah gangguan ini biasanya mereka mempunyai perasaan cemburu yang melampau. Sebagai contoh, jika pasangan dia berhubung dengan rakan sepejabat, berkenaan dengan urusan pejabat, sama ada melalui telefon atau WhatsApp, dia akan merasa curiga. Dan ada juga sampai satu tahap di mana mereka membuka ataupun melihat telefon pasangan tanpa kebenaran untuk melihat apakah yang berlaku. Walhal perkara tersebut adalah urusan pejabat dan urusan itu tidak perlu pun dijadikan bahan untuk bergaduh dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan terganggu sebegini, peristiwa sebegitu boleh menjadi punca kepada pergaduhan. Yang ketujuh, pasangan yang ada gangguan ini sentiasa melihat pasangannya dari sudut yang negatif, walaupun perkara itu sebenarnya positif. Sebagai contoh, jika pasangannya selalu pulang ke rumah emak dia ataupun rumah keluarga dia, ya, dia bawa sedikit makanan untuk keluarga emak dia, pun tak boleh bagi pasangan yang ada gangguan ini. Dia melihat itu sebagai satu ancaman kepada dia, seolah-olah dia tidak diberi perhatian yang sewajarnya. Walhal itu ialah keluarga mertua dia. Ya, jadi inilah keadaan-keadaan di mana menyebabkan mudahnya berlaku pergaduhan pula. Yang ke-8, ada juga dalam kalangan pasangan ini yang mana apabila ingin melakukan sesuatu, cuba mendapatkan pandangan atau pendapat daripada pasangan. Tetapi apabila pasangan memberi pendapat, bukan diterima, tetapi dibahas, ya, seolah-olah pasangan itu cuba mengajar dia pula. Walhal yang memintanya ialah dia. Tetapi oleh sebab gangguan tadi, dia tidak melihat perkara itu sebagai satu benda yang baik. Dia lihat sebagai satu benda yang macam mengganggu kerja-kerja dia pula. Yang ke-9, pasangan yang ada gangguan ini kadang-kadang mereka rasa tidak seronok untuk balik ke rumah atau pulang ke rumah daripada tempat kerja ataupun pulang ke rumah daripada membeli belah dan sebagainya. Dan kadang-kadang suasana panas itu telah bermula dalam kenderaan lagi sebelum sampai di rumah. Dan apabila sampai di rumah, masing-masing membawa hala masing-masing dengan urusan masing-masing, sehingga kan ada yang seorang tidur dalam bilik, seorang lagi tidur di ruang tamu dan sebagainya. Dan ini juga boleh menyebabkan suasana makin lama makin renggang.
Yang ke-10, ada juga pasangan yang sebelum pulang ke rumah, semasa berada di pejabat, fikir nak buat macam-macam. Ya, kalau yang perempuan nak masak, nak mengemas rumah, yang lelaki nak buat kerja di laman rumah. Ya. Tapi apabila balik rumah, sampai di rumah, rasa penat yang melampau dan berehat. Ya. Dan urusan tadi tidak dibuat. Ini menyebabkan keadaan dalam rumah seperti pakaian kotor, ada di rata-rata, pakaian yang telah pun dibasuh diangkat tetapi tidak dilipat, pinggan mangkuk tak dibasuh di sink. Kalau bagi yang lelaki pula, nak siram pokok bunga tak buat, pokok bunga bersepah-sepah, sampah daun dan sebagainya. Jadi itu menyebabkan suasana rumah tangga menjadi tidak teratur ataupun tidak terurus. Dan perkara-perkara ini tadi boleh menyebabkan mereka menjadi punca kepada pergaduhan dan perkelahian. Yang ke-11, ada juga dalam kalangan pasangan yang berhadapan masalah ini, apabila mereka berada bersama, mereka rasa tak selesa. Ada kalanya mereka rasa sakit kepala, ada rasanya mereka rasa lenguh-lenguh badan, ada kala mereka terbau-bau yang tidak menyeronokkan. Walhal perkara ini tidak ada apa-apa pun pada masa tersebut. Tetapi bila berada berjauhan, mereka rasa teringat pada pasangan masing-masing. Yang ke-12, ada juga pasangan yang berhadapan masalah ini, apabila hendak tidur, hanya seorang nak tidur, seorang lagi tak nak tidur lagi. Tetapi apabila seorang dah telah tidur, yang seorang lagi pula rasa marah, hendak marah kerana tidak tunggu dia untuk tidur bersama. Walhal perkara itu telah pun diberitahu, dan mungkin pada malam berikutnya pasangan dia pula yang tidur, yang seorang lagi pula tak nak tidur. Jadi perbezaan masa ini menyebabkan seorang akan rasa seperti tidak dilayan ataupun tidak diambil tahu keadaan dia. Yang ke-13, ada juga dalam kalangan pasangan yang menghadapi masalah ini memberitahu mereka kadang-kadang teringat kepada orang lain, walaupun perkara ini telah pun lama berlalu ataupun perkara ini telah pun lama selesai. Dan kadang-kadang ianya terbawa-bawa ke dalam mimpi, dan apabila bangun menyebabkan perasaan menjadi berkecamuk. Dan ada kalanya mereka rasa tidak berminat kepada pasangan mereka sendiri. Mereka rasa tawar dan hambar, menyebabkan hubungan menjadi makin lama makin rosak, makin lama makin tegang, makin lama makin berjauhan. Itulah tanda-tanda yang saya dapat kongsikan kepada tuan-puan. Semoga ianya boleh jadikan panduan pada tuan-puan dalam menghadapi masalah gangguan dalam hubungan sama ada pasangan yang telah pun berkahwin ataupun pasangan yang bakal berkahwin ataupun yang telah pun bertunang. Dari pengalaman saya sebagai perawat, masalah ini ataupun gangguan ini biasanya berpunca daripada sihir, sama ada sihir bentuk santau, puja ataupun perasap gambar ataupun patung, calit ataupun letak benda-benda yang seumpamanya. Selain daripada itu, ia juga mungkin berpunca daripada gangguan saka. Dan sebagai perawat, inginlah saya sarankan kepada tuan-puan yang mana jika ada kalangan puan-puan ataupun ada dalam kalangan keluarga tuan-puan yang menghadapi masalah ini, cubalah ikhtiar, berubat, rawat seawal yang boleh. Dan selain daripada mendapat rawatan, eloklah juga sentiasa minum air yang dibaca dengan bacaan ayat Al-Quran ataupun air ruqyah. Air ruqyah ini biasa dibekalkan oleh pusat yang membuat rawatan, dan jika sekiranya tidak ada ataupun belum ada air, bolehlah tuan-puan sediakan air itu sendiri. Keedahnya tuan-puan boleh rujuk dalam YouTube channel Pusat Rawatan An-Naam yang bertajuk cara mudah sediakan air ruqyah. Selain daripada minum air ruqyah, tuan-puan juga ataupun keluarga tuan-puan juga disarankan supaya mengamalkan zikir-zikir, terutama sekali zikir-zikir selepas solat, untuk memperkuatkan diri daripada gangguan sihir ataupun gangguan saka. Jika belum ada amalan-amalan daripada pusat rawatan ataupun mana-mana perawat, tuan-puan boleh rujuk YouTube Pusat Rawatan An-Naam, cari video yang bertajuk Amalan Zikir Selepas Solat untuk Rawatan Gangguan
sihir ataupun saka. Itu sahaja perkongsian yang saya boleh berikan pada kali ini. InsyaAllah akan ada lagi perkongsian pada masa hadapan. Dan bagi mengelakkan tuan-puan terlepas video ataupun apa-apa update daripada Pusat Rawatan Naam, tuan-puan bolehlah menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi apabila ada video baru diuploadkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.